Assalamualaikum dan hai kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad Haziq akan menjalankan temu soal bual dengan rakan saya Encik Iskandar Hasibuan dan juga rakannya. Jadi saya akan berikan kepada mereka untuk melanjutkan temu bual tersebut. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iskandar Hasibuan. Hari ini saya akan interview Encik Irwan Shah mengenai bagaimana perkembangan Tamadun Melayu sebelum penjajahan Barat. Okay, so pertama kali, untuk awalnya boleh Encik kenalkan diri dulu. Okay, nama saya Muhammad Irwan Shah. Saya sekarang tengah belajar Bachelor of Biotechnology Industry di UNISEL, Mr. Jaya. Okay. So, terus kepada soalan. Bagaimana pendapat Encik tentang perkembangan Tamadun Melayu sebelum penjajahan Barat? Okay, jadi mungkin saya kurang dalam bahagian sejarah, tapi saya dapat tahu sedikit tentang Tamadun Melayu sewaktu itu. Pertama sekali, saya nampak perkembangan dalam sistem politik dan pemerintahan, iaitu kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang memberikan pengaruh maritim serta pengendalian perdagangan di Selat Melaka yang kuat. Jadi Majapahit merupakan kerajaan yang besar di kawasan tersebut pada waktu itu. Dan kedua, bagi saya kepercayaan dan budaya, iaitu pengaruh agama Hindu Buddha sangat kuat di sana pada waktu itu. Disebabkan itu kebanyakan masyarakat pada waktu itu memegang agama Hindu Buddha dengan begitu kuat lah. Jadi ketiganya, bagi saya dalam perkembangan perniagaan serta perdagangan juga tinggi, sebab dalam perdagangan maritim, iaitu Selat Melaka menjadi jalur utama perdagangan, menjadikan dia sebuah pusat perdagangan yang penting pada waktu itu. Perkembangan dalam bahasa dan sastra juga boleh kita lihat, seperti penggunaan bahasa Melayu yang berkembang sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi pada waktu itu, serta sastra Melayu yang terkenal, umpama Hikayat Hang Tuah, tak silap saya, serta sejarah Melayu menjadi sebuah sastra yang penting pada waktu itu. Dan juga seni bagi saya, seni ukir, seni dalam visual ataupun tradisional, menjadi sebuah perkembangan terhadap tamadun Melayu pada waktu itu, disebabkan pengaruh Hindu Buddha. Jadi dia menggunakan seni bina yang tradisional yang berkaitan dengan Hindu Buddha, serta kemahiran navigasi juga menjadi perkembangan, sebab orang-orang Melayu pada waktu itu memiliki kemahiran navigasi laut yang canggih, serta mereka dapat menjadikan Selat Melaka sebuah tempat yang mereka dah kenal begitu lama lah. Okay, terima kasih Encik Irwan-Shah untuk respon yang diberikan. Baik, terima kasih Encik Iskandar Hasibuan dan rakannya. Jadi dari sini kita dapat pelajari bahawa tentang asal-usul ataupun sejarah orang Melayu dan tamadunnya sebelum penjajahan Barat. Dari sini saya nak ceritakan serba sedikit tentang kepentingannya kita punya ilmu pengetahuan ataupun secara dengan terperinci, ataupun dengan pengetahuan am. Jadi kita dapat gambaran ataupun orang kata serba sedikit ilmu ataupun seperti saya kata sejarah atuk nenek moyang kita. Walaupun Malaysia dipenuhi dengan beberapa bangsa dan kaum,
tetapi Malaysia dipenuhkan, maksud saya di majoritinya adalah rakyat Melayu. Jadi di sini sebagai seorang orang Malaysia, kita perlu mengenali pasti dan tahu apakah sejarah kita, tamadun kita, dan seluas ataupun seluruh sejarah Melayu, walaupun mereka bukanlah bangsa Melayu, tetapi ini adalah fakta dan seperti saya katakan, ini adalah sejarah. Jadi dari sini kita dapat memperluaskan ilmu kita di dada, dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mukris Amir dan saya akan bersama Cik Rifki dan juga Cik Rafiq untuk interview kali ini, kerana saya berada agak jauh daripada mereka sekarang. Jadi saya akan join mereka secara maya sahaja. Dan kami akan bertanya kepada Encik Rafiq tentang perkara yang berkait rapat dengan tamadun Melayu. Jadi Encik Rifki, boleh tolong silakan tanya. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rifki Mukadim. Okey, sekarang bersama saya ialah Encik Rafiq. Okey, Encik Rafiq, boleh awak memperkenalkan diri awak sedikit sebelum saya memulakan pertanyaan? Nama saya Muhammad Rafiq Mahdi. Saya berumur 25 tahun. Okey, awak ada sekarang tengah belajar ke bekerja di mana-mana? Saya sekarang tengah bekerja sebagai barista, iaitu di Zeus Coffee Shah Alam Seksyen 14. Dan saya duduk di Shah Alam Seksyen 11. Okey, terima kasih Encik Rafiq. Okey, sekarang saya mahu tanyakan soalan tentang tamadun Melayu. Soalannya ialah, apakah perkembangan tamadun Melayu sebelum penjajahan Barat? Tamadun Melayu berkembang pesat sebelum penjajahan Barat, dengan Empayar Sriwijaya sebagai kerajaan maritim utama pada abad ke-7 hingga ke-14. Sriwijaya memainkan peranan penting dalam perdagangan dan menyumbang kepada kemajuan kebudayaan Melayu. Pada abad ke-15, Kesultanan Melaka muncul sebagai pusat tamadun Melayu yang berpengaruh. Melaka terlibat dalam perdagangan antarabangsa, mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi. Kesultanan ini menjadi penting dalam penyebaran Islam di rantau ini. Perkembangan seni, sains dan kesusasteraan juga mencapai puncaknya sebelum penjajahan Barat. Penggunaan teknologi maritim canggih dan sistem pemerintahan yang berkesan menjadi ciri-ciri tamadun Melayu pada masa itu. Okey, terima kasih Encik Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Radwan. Saya student daripada MSU. Jadi saya dan rakan saya iaitu Muhammad Fikri Fadi, juga student daripada MSU, akan melakukan sedikit interview untuk menanyakan soalan. Soalannya ialah, apakah perkembangan tamadun Melayu sebelum penjajahan Barat berlaku? Jadi mari kita pergi bertanya. Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya Muhammad Fikri bersama dengan Muhammad Adam Muhammad. Okey, Adam nak tanya, umur berapa? Umur 16 tahun. 16 tahun. Muda lagi tu. Okey, Adam belajar kat mana Adam? Belajar di SMK Subang. SMK Subang. Okey, berasal kat mana? Duduk di mana sekarang ni? Di Kampung Melayu Subang. Okey, kita di Kampung Melayu Subang. So, nak tanya sikit Adam, apakah perkembangan tamadun Melayu sebelum penjajahan Barat? Berceritakan sikit. Boleh? Pada zaman prasejarah, kawasan Asia Tenggara termasuk Tanah Melayu menyaksikan perkembangan tamadun yang semakin pesat. Kedua-dua kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang berpusat di Pulau Sumatera dan Jawa masing-masing menandakan puncak kegemilangan tamadun Melayu sebelum pengaruh penjajahan Barat. Sriwijaya pada kira-kira abad ke-7 hingga ke-14 M memainkan peranan penting dalam perdagangan maritim. Terletak di persimpangan rut perdagangan ialah menjadi pusat pertukaran budaya dan ekonomi, terutamanya dalam perdagangan rempah-rempah dan emas.
pemerintahan yang cekap dan kebijaksanaan dalam meratap laut menjadikan kuat di rantau ini. Majapahit pula berdiri sebagai empayar maritim terbesar di Asia Tenggara pada kurun waktu ke-14 hingga ke-15M. Puncak kejayaannya mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan sistem pemerintahan, seni bina dan kesenian. Candi-candi monumental dan relief-relief di kuil menunjukkan keindahan seni bina Hindu-Buddha. Ekonomi masyarakat Melayu pada zaman itu sangat bergantung pada perdagangan dan pertanian. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Palembang dan Melaka menjadi pusat aktiviti perdagangan dan pertukaran budaya. Selain itu, sistem pemerintahan bercorak federal dengan pemerintahan yang kuat di pusatnya, menggerakkan roda pembangunan di rantau ini. Aspek kebudayaan dan agama turut memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun Melayu. Pengaruh agama Hindu, Buddha terlihat dalam seni bina, sistem kepercayaan dan serta cara kehidupan masyarakat. Namun pada abad ke-13, penyebaran agama Islam di rantau ini membawa perubahan besar dalam identiti tamadun Melayu. Dengan masuknya penjajahan barat pada kurun waktu kemudian, terutamanya oleh Portugis, Belanda dan Britain, tamadun Melayu mengalami transformasi yang mendalam. Pengaruh barat membawa perubahan sosioekonomi dan politik yang membentuk lanskap sejarah moden tanah Melayu. Okey, so itu adalah perkembangan tamadun Melayu sebelum penjajahan barat. Okey, itu saja dah. Terima kasih dah. Sama-sama. Jadi itu sahaja interview daripada kami. Semoga boleh menambahkan ilmu, pengetahuan kita dan juga boleh mendatangkan manfaat. Hello, nama saya Nicholas Hong. Hari ini kami akan menemu ramah Cik Harini tentang perkembangan tamadun Melayu sebelum penjajahan barat. Mari mulakan. Hi, my name is Lashni. So, saya akan bertanya soalan tentang apakah peranan kerajaan-kerajaan Melayu awal dalam pembentukan tamadun mereka. Soalan ni dengan Cik Harini. So, thank you. Hai, nama saya Harini. Hari ini saya akan bincang tentang peranan kerajaan-kerajaan Melayu dalam pembentukan tamadun mereka. Kerajaan-kerajaan Melayu awal memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun mereka melalui pembangunan struktur politik, ekonomi dan sosial. Mereka menyumbang kepada perkembangan seni bina, perdagangan dan sistem pemerintahan yang menjadi asas untuk perkembangan budaya dan identiti Melayu. Thank you. Hai dan Assalamualaikum. Saya Farhat Nisa binti Habib Rahmatullah bersama rakan saya iaitu Nur Ayuni binti Zulkifli akan menerima ramah seorang responden. Jadi mari kita teruskan dengan sesi temu bual tersebut. Hai, nama saya Nur Ayuni binti Zulkifli. Saya pelajar dari MSU. Ingin bertanyakan soalan kepada Cik Syahrini tentang perkembangan tamadun Melayu sebelum penjajahan barat. Hai semua, nama saya Syah. So hari ini kita akan cerita tentang perkembangan tamadun Melayu sebelum penjajahan barat. So, before abad ke-18 dan 19, orang Melayu asli dan juga kaum Bumi Putra telah menjadi penduduk majoriti di tanah Melayu. Orang Melayu merupakan penduduk kedua tertua di Kepulauan Tanah Melayu selepas orang asli. Proses penempatan penduduk di negara ini juga berlaku semasa berkembangnya kerajaan Melayu Hindu, kedatangan Islam ke Nusantara dan juga hubungan awal Kesultanan Melayu Melaka dengan kuasa-kuasa Eropah. Okey, seterusnya dari segi ekonomi, masyarakat Melayu ni sebelum era penjajahan, diorang mengamalkan konsep sara diri. Ekonomi sara diri ni adalah kegiatan yang paling asaslah dalam hidup diorang. Diorang hanya mampu untuk tanggung diri diorang sendiri dan keluarga secara harian. So, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat demi menampung hidup mereka.
Okay, then we move forward to politik. Sebelum tanah Melayu dijajah lagi, masyarakat Melayu ni memang dah ada institusi pemerintahan sendiri. Dia sangat teratur daripada segi sistem politik, sistem beraja dan juga sistem pembesar. Sistem politik masyarakat Melayu ni adalah bercorak feudal.